Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'd. Orang Ansar memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan kambing dan unta. Muka surat 36. Nak menceritakan kepada kita bahawa bagaimana sayangnya, cintanya golongan Ansar ini, iaitu penduduk-penduduk yang mendiami negara Madinah ini kepada Rasulullah. Kalau diberi pilihan antara unta, kambing dan unta ni, mereka pilih Rasulullah lagi. Kalau kita pilih apa tuan-tuan? Ini tak ada nak masuk sembahyang Jumaat tadi. Masuk tanya dalam grup WhatsApp, hari ni makan apa? Hari ni buka puasa makan apa? Bila diberitahu kari kambing, seronok. Maknanya bulan puasa ni bulan apa? Bulan Juadah, bukan bulan ibadah. Dipilih kambing lagi. Jadi maknanya Rasulullah ni kalau kita tengok kan, dia buka puasa dengan apa? Kurma. Kita ni dengan kurma kambing kan. Rasulullah dengan kurma je. Maghrib tak dah masuk lagi, Zuhur tak masuk, dia tanya dah hari ni masak apa. Bagaimanakah kita nak meletakkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila duk teringat kambing, teringat unta. Lebih daripada hari Jumaat ni, sepatutnya hari kita memperbanyakkan apa? Banyakkan ibadat, banyak selawat, ingat kepada Nabi. Jadi kita tengok dalam hadis ni bagaimana menceritakan keadaan golongan Ansar ini. Mereka mengutamakan Rasulullah lebih daripada segala-galanya, lebih daripada binatang-binatang ternakan. Kerana sebagaimana yang kita sebut dalam pelajaran kita yang lalu, sumber ekonomi orang Arab pada ketika itu yang terdiri pada sahabat-sahabat sama ada berniaga ataupun menternak ataupun bercucuk tanam. Jadi semua perkara-perkara yang disebutkan itu diketepikan, mereka memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami seorang sahaja yang telah membuat pilihan yang tepat ini. Para pencinta sejati yang lain juga turut melakukan perkara yang sama ketika berlaku peperangan Hunain. Peperangan Hunain ini yang Allah Ta'ala kata, "Idh a'jabatkum kasratukum." Ketika kamu merasa takjub, bangga, hairan dengan banyaknya bilangan kamu. Wa yauma Hunainin idh a'jabatkum kasratukum. Di dalam peperangan yang dilalui sebelum ini, di dalam kebanyakan peperangan yang dilalui oleh para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun orang Islam sedikit, jumlah mereka kecil nak dibandingkan dengan jumlah pihak musuh yang terdiri daripada orang kafir. Walaupun sikit mereka boleh menang. Contohnya di dalam peperangan apa? Peperangan Badar. Orang Islam berapa orang? Jumlah tentera Islam 313 orang. Orang kafir, ada dua riwayat tentang bilangan orang kafir. Ada yang mengatakan 900 orang, ada yang mengatakan 1000 orang. Jadi riwayat yang lebih sahih 900 hampir 1000 orang. Jadi sahabat duk tengok berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman yang lepas, walaupun jumlah mereka kecil, mereka boleh menang. Ini dalam peperangan Hunain ini jumlah mereka berlipat ganda ramai. Yang ni makin boleh menang.
Jadi Allah Ta'ala tegur. Ketika kamu rasa bangga, rasa hebat, rasa yakin kamu boleh menang di dalam peperangan Hunain ini, sedangkan dengan ramainya bilangan kamu belum tentu memperolehi kemenangan. Jadi bila dah ramai, pergantungan kepada Allah Ta'ala pun makin lama makin jadi kurang. Sebab duk rasa dengan kekuatan di sudut jumlah dan bilangan itu membolehkan tercapai kemenangan dengan mudah. Ada pun peperangan-peperangan yang lain, jumlah mereka kecil, maknanya pergantungan Allah dengan Allah Ta'ala tu kuat. Sebab tu Allah Ta'ala sendiri memberi jaminan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak bilangan yang kecil dapat menewaskan bilangan yang banyak dengan izin Allah. Jadi menang kalah ni dengan izin Allah, bukan kerana tertakluk semata-mata ataupun 100% dengan ramainya bilangan tentera Islam. Para pencinta sejati yang lain juga turut melakukan perkara yang sama ketika berlaku peperangan Hunain. Orang-orang Ansar diberi pilihan sama ada hidup bersama baginda sallallahu alaihi wasallam ataupun memungut rampasan perang, iaitu kambing dan unta. Nak pilih Rasulullah kan pilih kambing dengan unta. Mereka akhirnya redha membiarkan orang lain membawa pulang harta benda dunia. Semua kambing, unta, wang ringgit, semua dunia semua. Bila kita kata harta dunia, dia bersifat dengan binasa. Dia tak kekal. Dia tak boleh bawa dalam, bukan kita bawa ke akhirat. Sampai ke kubur kita tak boleh bawa dah harta benda kita. Apatah lagi nak bawa ke akhirat. Jadi sebahagian daripada golongan yang terlibat di dalam peperangan Hunain ni bawa balik unta lah. Balik unta, kambing, seronok lah. Itu satu harta benda yang bernilai pada ketika itu. Manakala mereka pula pulang bersama dengan Nabi SAW ke kampung halaman masing-masing, maka seronoklah bawa balik Nabi. Maknanya hasil daripada cinta kepada Nabi, mereka boleh masuk syurga. Bawa balik kambing, unta belum tentu boleh masuk syurga. Maka dapatlah bahagian, dapatlah habuan dunia tu dapat. Akhirat belum tentu. Jadi kalau sayang kepada Nabi, Nabi bersama dengan mereka, sudah tentu mereka memperolehi kebaikan di sudut akhirat. Kitab-kitab sunnah dan sirah menceritakan secara terperinci kisah ini. Kalau kita baca dalam kitab-kitab hadis, maka diceritakan secara terperinci tentang peristiwa ini. Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Zaid bin Ausin berkata, setelah Allah mengurniakan harta fai. Jadi saya ni kebetulan saya bawa Sahih Bukhari, saya terus ambil dalam teks ataupun matan bahasa Arab tu lebih kemah di sudut makna dia. Tuan-tuan tengok yang terjemahan tu. Jadi cerita benda yang sama yang nak disampaikan oleh penulis ataupun pengarang kitab ini, tuan-tuan tengok dia punya terjemahan. Haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Wahib, haddatsana Amr bin Yahya an Abbad bin Tamim an Abdullah bin Zaid ibn Asim. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dengan sanadnya meriwayatkan daripada Zaid bin Asim, qala, dia berkata, lamma afa Allahu ala rasulih, tak kala Allah Subhanahu wa taala telah memberi harta fai kepada rasulnya. Hadirin sekalian, dalam istilah harta yang diperolehi di dalam peperangan, dia ada, pertama disebut ghanimah. Yang tu biasa kita dengar kan, dalam Quran ada, dalam hadis ada. Ghanimah ni maknanya harta rampasan perang selepas berlaku peperangan. Itu dipanggil ghanimah. Harta yang diambil yang diperolehi daripada orang kafir setelah tamat peperangan, seusai peperangan, yang mana apabila berlaku kekalahan daripada pihak musuh. Itu dipanggil harta ghanimah. Yang keduanya dipanggil harta fai. Maknanya harta yang diperolehi sebelum tamat peperangan ataupun tidak dengan cara berperang. Maknanya di dalam pergelukan tu, tak selesai perang lagi, mereka dapat merampas harta orang kafir. Itu dipanggil fai. Ataupun harta yang tidak dihasilkan melalui peperangan.
yauma Hunainin, pada peperangan Hunain. Maka tak selesai perang ni dah dapatlah harta ni. Qassama fin nasi fil muallafati qulubihim. Jadi maknanya di sini Rasulullah pun membahagilah daripada kalangan orang-orang yang terlibat di dalam peperangan, yakni yang disebut sebagai mujahidin Islam. Bagilah harta tadi, harta fai tadi. Fi muallafati, maknanya pada golongan yang muallaf. Muallaf ni golongan yang dijinakkan hati mereka. Siapa diakah golongan muallaf yang dimaksudkan di sini? Golongan yang dijinakkan hati, maknanya orang-orang yang baru masuk Islam. Muallaf ini salah satu daripada asnaf yang 8 kan? Kalau kita baca di dalam ayat 60 surah At-Taubah. Ayat 60 surah At-Taubah ini salah satu daripada asnaf zakat, iaitu muallaf. Wal muallafati qulubuhum, iaitu golongan yang dijinakkan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dijinakkan ataupun dilembut hati, lalu dia masuk Islam. Orang Melayu kita terjemah apa? Orang mula-mula masuk Islam kan? Orang baru-baru masuk Islam dia panggil muallaf. Cuma di dalam istilah orang Melayu kita ni tak banyak benda yang tak tepat. 10 tahun, 20 tahun ni dia duduk panggil muallaf lagi. 20 tahun, bila orang Cina, orang India masuk Islam, sampai ke mati dia panggil muallaf. Sedangkan muallaf ni berapa hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 boleh ha? Sampai puluh-puluh tahun dah duduk dalam agama Islam, dia sama macam orang Islam yang lain lah. Kerana dah duduk dalam agama tu dah lama, bukan muallaf lagi. Bahkan kalau kita tengok golongan ataupun individu-individu yang disebut sebagai muallaf ni, khususnya di Malaysia kan, kadang-kadang kita rasa malu. Contohnya saya pernah bermakmum, jadi makmum kepada seorang yang disebut sebagai muallaf. Dia sembahyang maghrib, dia baca Fatihahnya elok, ayat panjang, tak ada dia orang Cina masuk Islam. Tak ada orang panggil apa, telur pelak, tak ada. Saya ada ukur, sebenarnya aku ni muallaf ni, bukan dia yang muallaf. Dia baca Quran elok. Biasanya orang faham muallaf ni baca Quran ni telur, makhraj sebut tak betul kan. Disebut apa lagi, pelat, tak ada. Bahkan kalau tuan-tuan tengok Dr. Farid Rawi, bukan sahaja boleh baca Quran dengan baik, bahkan boleh jadi hakim pula, menilai bacaan orang. Ni nak kata muallaf. Kalau banding dia dengan kita, siapa muallaf? Kita muallaf. Dr. Farid Rawi baca Quran cukup sedap. Tapi sekarang ni orang nak panggil muallaf betul. Jadi muallaf ni orang yang baru masuk Islam. Sesuai lah di zaman Nabi disebut muallaf sebab baru masuk Islam. Jadi dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi SAW, nak bagi dia bertambah kuat dengan Islam, bertambah yakin dengan Islam, dan juga bertambah iman. Lalu orang yang mula-mula masuk Islam ni dia ada habuan, dia ada bahagian daripada zakat, salah satu daripada 8 asnaf yang kita sebutkan tadi. Jadi bila ambil harta fai ni, Rasulullah pun mengagihkan Allah bagi kepada golongan muallaf. Walam yu'til ansara syai'an. Rasulullah sikit pun tak bagi golongan Ansar yang terlibat dalam peperangan Hunain. Sikit pun dia tak bagi. Faka'annahum wajadu, seolah-olah ni mereka ni macam kecewa lah, macam
Sebelum ni aku dapati kamu berada di dalam keadaan kesesatan, lalu Allah Ta'ala bagi petunjuk dengan sebab aku. Kenapa nak marah kat aku? Kenapa kamu tak puas hati? Kenapa nak rasa sedih? Aku tak bagi pemberian kepada kamu. Aku utamakan golongan mu'alaf tadi. Wa kuntum mutafarriqina fa'allafakumullahu bi. Sebelum kamu masuk Islam, kamu berpecah belah. Lalu Allah Ta'ala jinakkan hati kamu dengan sebab aku. Sebab dakwah yang aku sampaikan kepadamu. Sebelum ni kamu berpecah belah. Kan dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Semasa kamu berada di zaman jahiliah, kamu berada di jurang api neraka. Maksudnya kalau mati ketika itu masuk neraka. Tetapi tak mati, dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala dengan sebab hidayah petunjuk daripada Allah Ta'ala. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadilah kamu dengan nikmat iman dan Islam ini bersaudara. Kan dulu mutafarriqina, tengok dalam hadis ni. Dalam Quran dia kata wala tafarraqu, dalam hadis kata kuntum mutafarriqina, kamu berpecah belah. Zaman jahiliah ni berbunuhan, berbalah, berkelahi, sentiasa bermusuh di antara satu sama lain. Lalu dengan sebab akulah kamu dapat hidayah. Kullama qala syai'an qalu Allahu wa rasuluhu amannu. Dia kata di sini. Setiap kali Rasulullah kata macam tu, golongan Ansar kata amannu. Apa makna? Ya, kami dapat kelebihan. Amannu ni isim tafdil. Daripada al-mannu dan juga al-fadlu. Makna ya, kami dapat kelebihan dengan sebab hidayah yang kamu bawa. Dengan sebab petunjuk yang kamu bawa. Memang betul. Masa tu baru dia sedar. Tidak dia melalai lah kerana tengok harta tadi. Mereka tak dapat. Maka diberi keutamaan kelebihan kepada golongan mu'allaf. Qala ma yamna'ukum an tujibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang menghalang kamu untuk kamu menjawab suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kamu nak mengikut Rasulullah, nak mentaati Rasulullah, apa yang penghalang kamu? Dulu kamu sesat dengan sebab kamu dapat hidayah, sebab akulah kamu dapat hidayah. Dulu kamu berpecah belah dengan sebab akulah kamu bersatu padu. Dulu kamu miskin, papa kedana susah, dengan sebab aku kamu jadi senang. Apa masalah kamu tak nak ikut aku? Rasulullah ungkit balik. Bila dengar ayat tu tuan-tuan, bila dengar ayat tu, kullama qala syai'an qalu Allah wa rasuluhu amanu qala law syi'tum qultum ji'tana kadza wa kadza atardawna an yadhhaban nasu bisyad wal ba'ir. Adakah tidak kamu redha manusia lain bawa harta dengan unta dengan kambingnya, kamu wa yazhabuna bin nabi ila rihalikum, kamu pulang dengan nabi kamu. Hak mana lebih besar antara kambing dengan unta tadi ataupun aku? Kamu seronok yang mana? Seronok bawa balik kambing, unta ke? Seronok bawa balik Nabi? Aku pulang ke Madinah bersama dengan kamu, pergi ke rumah-rumah kamu, pergi kampung halaman kamu. Kamu pulang bukan dengan kambing, dengan unta, tapi pulang dengan aku. Yang mana kamu paling sayang? Yang mana paling kamu cinta? Yang manakah kamu lebihkan? Antara aku ataupun binatang tadi? Laula al-hijratu lakuntum ra'an minal ansar. Kalau bukanlah kerana hijrah, aku sebahagian daripada golongan Ansar. Nak ceritanya sebab hijrah Nabi daripada Madinah ke Mekah, daripada Mekah ke Madinah. Kalau tidak aku bersama dengan kamu lama dah. Walau salakan nasu wadiyan aw sya'ban. Kalau sekiranya manusia melalui jalan lembah-lembah ataupun lereng-lereng bukit, la salaktu wadiyal ansar, nescaya aku akan mengikuti lereng yang dilalui oleh orang Ansar ataupun jalan yang dilalui oleh orang Ansar. Nak ceritanya dekatnya, rapatnya, mesranya, kancingnya. Kancingnya Rasulullah dengan orang Ansar. Aku tak ikut jalan orang lain.
Orang lain nak lalu kot lereng mana, lembah mana, jalan mana, aku tak ikut. Aku nak ikut jalan Ansar. Nak ikut mesranya, kamshimnya Rasulullah dengan golongan Ansar. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kalau kita baca di dalam Manaqibul Ansar, dalam kitab hadis kan, dia ada satu tajuk dipanggil Manaqib. Mana-mana kita hadis yang kalau kita belajar, kita akan jumpa tajuk ini. Manaqib, kelebihan Ansar, kelebihan Muhajirin, memang disebut dalam banyak hadis. Kebetulan pada malam ini kita membincangkan tentang kelebihan yang dimiliki oleh golongan Ansar. Mereka didampingi oleh Nabi SAW, didampingi oleh ahli syurga, didampingi oleh kekasih Allah Subhanahu wa taala. Al-ansaru syi'arun wan nathu ditharun. Rasulullah kata Ansar itu seumpama baju yang berada di dalam. Macam kita pakai jubah ke baju kan, dia ada satu baju dalam kan. Itulah golongan Ansar. Maknanya rapat sangat dengan kulit. Nisbah rapatnya Ansar dengan Rasulullah, sebagaimana baju yang berada di dalam. Baju dalam lah, baju pihak dalam. Wan nasu ditharun. Manusia yang lain sebagaimana baju luar. Jauh sikit pada Rasulullah. Baju luar ni dengan kulit, maka baju luar ni jarak, maka jauh sikit dengan Rasulullah. Orang lain Ansar ni dekat dengan Rasulullah, hampir dengan Rasulullah. Innakum satalqauna ba'di asaratan fasbiru. Maka kamu kena sabarlah selepas aku ni di dalam ujian-ujian yang dihadapi. Hatta talqauni 'alal haud, sehingga kamu bertemu dengan aku di dalam telaga Kautsar. Nabi SAW bagi jaminan golongan Ansar akan berpeluang menemui Nabi SAW di akhirat nanti. Bukan sahaja dapat menemui Nabi, dapat minum air telaga Kautsar Nabi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta'nya, yang hadis ni dah kita baca di dalam tazkirah yang lepas. Di dalam mentafsirkan ayat Al-Quran, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya wahai Muhammad, kamu diberi akan Kautsar, yakni telaga Kautsar. Di akhirat nanti, bila umat Nabi Muhammad SAW pergilah berduyun-duyun nak pergi minum air telaga Kautsar, sebahagian daripada mereka dihalau oleh malaikat. Malaikat kata suhqan, 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 pergi belah, pergi berambus, jangan minum air telaga Kautsar Nabi. Nabi pun sedih, kenapa kamu halang umatku minum air telaga Kautsar, sebahagian daripada umatku. Malaikat Jibril kata, wahai Muhammad, kamu tak tahu, setelah kamu wafat, setelah kamu meninggal, apa yang demo buat? Demo telah mengubah ajaran yang kamu bawa. Mereka telah beramal suatu amalan yang kamu tak pernah ajar. Mereka telah pindah agama yang asli yang kamu bawa, yang kamu perkenalkan kepada orang, yang kamu sebarkan kepada orang, yang kamu ajar kepada orang. Demo dah tukar. Ni yang kita takut ni. Takut tak boleh, tak dapat peluang minum air telaga Nabi, dihalau oleh Nabi kerana kita telah meminda, mengubah suai agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Kamu akan jumpa aku di telaga Kautsar. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau kita nak berpeluang, yang pertamanya kena sentiasa ingat kepada Nabi SAW. Yang keduanya, banyak berselawat. Yang ketiganya, kita beramal sejajar dengan apa yang diajar oleh Nabi. Dalam riwayat Abu Sa'id pula, baginda bersabda, ya Allah, rahmatilah orang Ansar, anak-anak dan cucu cicit mereka. Kata perawi, ketika itu menangislah orang-orang Ansar sehingga basah janggut mereka, seraya berkata, yakni lalu berkata, kami redha sebagai bahagian dan untung kami. Mula-mula sedih kan, tak dapat unta, tak dapat kambing kan. Sedangkan Rasulullah rapat dengan mereka. Tiba-tiba Rasulullah lebihkan orang lain pula. Sedih tengok. Mereka rasa sedih. Bila Rasulullah terang macam tu, di dalam khutbah beliau, lalu mereka pun sudah menangis ni sampai basah janggut. Nak cerita bagaimana suatu gambaran. Banyak mana air mata keluar. Bukan 2-3 titik, sampai janggut basah. Janggut orang Arab ni kan lebat kan. Janggut sampai basah. Kuatnya menangis, banyaknya air mata yang mengalir kerana terlalu sedih, insaf daripada lintasan hati yang tak elok tadi.
ada sangka tak baik kepada Nabi tadi. Oh, kenapa Nabi tak bagi kepada kami? Maknanya sebahagian daripada harta fai yang terdiri daripada kambing dan unta, mengutamakan orang lain. Sedangkan kami ni duk rapat dengan Rasulullah. Dia datang ke Madinah, kami sambut dengan baik, bagi tempat tinggal, apa-apa keperluan dia dengan sahabat dia, yakni Muhajirin, semua dipenuhi. Tiba-tiba tak bagi apa pun kat kita. Mula-mula rasa sedih. Tapi Rasulullah kata itu dunia yang semua tu. Bukan boleh bawa mati pun. Dunia semua tu. Tapi kamu ni dapat benda yang lebih bernilai, iaitu pulang bersama dengan Nabi kamu, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnul Qayyim, setelah baginda menjelaskan hikmah yang tersembunyi di sebalik tindakan baginda, mereka kembali patuh dan taat. Lalu masa tu pun barulah taat pula kepada Nabi. Mereka faham harta paling berharga adalah kembalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri mereka, iaitu Madinah. Itu harta yang paling bernilai. Mereka terus lupa akan kambing, unta, wanita dan budak tawanan. Maknanya kan dalam peperangan ada wanita, maknanya dipanggil sebagai maknanya tawanan lah. Maknanya orang yang ditawan, dan budak-budak tawanan yang dijadikan sebagai hamba. Tawanan tadi setelah memperolehi kejayaan yang besar, iaitu hidup berjiran dengan Nabi SAW ketika baginda hidup dan setelah wafat baginda. Rasulullah wafat pun mereka berjiran dengan kubur Nabi SAW. Ini antara sebahagian daripada kelebihan yang dimiliki oleh golongan Ansar. Nak ceritanya bagaimana sayangnya mereka, cintanya kepada Nabi. Mereka memilih Nabi daripada kesenangan dan kekayaan dunia. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.